Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu Syifa. Alright, kita mulakan pelajaran hari ini dengan bacaan doa. Tu cikgu ada share doa tu kan? Okey, Fahim tolong baca doa tu Fahim. Okey, Cikgu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina. Hilang. Hilang. Oh, Jap. Okey, ada. ada. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina. Ya, tak Dia nampak. Faza ini Ya zal jalali wal ikram. Rabbi yas Yasir yasir wala tu'as Tu'asir. tu'asir. Rabbun tammum bil khair. Rabbi Rabbi syrahli. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Uqdatam min lisani. yafqahu lisani qauli wa wasa Wasaddid wasaddu lisani. Wahdi wasaddu qalbi. kulbi bihakku bihakku Bihaqi. sayyidi bihakki sayyidina Muhammad. Amin. Okey dah. Terima kasih Fahim sebab tolong bacakan doa. Kejap ya, cikgu share satu lagi. Okey, topik kita hari ni dia senang je. Jadi mungkin kita sekejap aja hari ni. Okey, kita akan belajar tentang koordinat. Tahun lepas sempat tak belajar koordinat? Tak, Hmm? cikgu. Belum. Tak sempat So maksudnya cikgu kena ulang balik lah. Maksud koordinat tu apa, macam mana cara nak baca koordinat, macam mana cara nak sebut koordinat. Okey, kita ulang balik apa yang awak belajar, sepatutnya belajar pada tahun 4. Okey, koordinat ni yang pertama awak perlu tahu bahawa koordinat yang kita belajar ni kita gunakan Satah Charters. Okey, Satah Charters tu dia ada 4 sukuan, tapi yang kita akan gunakan untuk sekolah rendah ni hanyalah sukuan pertama sahaja. Okey, Satah Charters tu dia terdiri daripada yang pertama, dia terdiri daripada paksi X. Okey, nampak tak garisan yang cikgu lukis ni? Nampak. Okey, garisan ini kita panggil dia sebagai paksi X. Ulang balik apa nama dia? TX. Paksi X. Okey, ia juga kita panggil dia sebagai paksi mengufuk. Okey, kita juga panggil dia sebagai paksi mengufuk. Okey, satu lagi paksi kita panggil dia sebagai, terbalik pula, sekejap. Kita panggil dia sebagai paksi Y. Sebut apa nama dia? CY. Okey, ini adalah CY. Alright. Okay, bila kita nak tulis koordinat, okay, kita akan baca bacaan, penulisan dia macam ni. Kita akan baca bacaan dia, kita akan tulis dulu paksi X punya bacaan, kemudian baru kita akan baca bacaan pada paksi Y. Okay, nanti dekat bahagian bawah ni, okay, dia ada bacaan. Mungkin 1, 2, okay, ni kalau dia guna nombor kecil-kecil lah, 3, 4 dan seterusnya. Okay, jadi dekat sini, okey, ni persilangan antara kalau nampak ni persilangan antara X-nya sifar, Y-nya pun sifar. Okey. X-nya sifar, Y-nya pun sifar. Tapi kita tak tulis macam yang cikgu tulis ni. Kita akan tulis dia macam ni. Okey. Ini namanya titik asalan. Okey. Namanya adalah titik asalan. Alright. Okay, titik asalan ni koordinat dia sifar. Sebab apa sifar? Sebab X dia sifar, dia dekat sini kedudukan dia. Kedudukan dia dekat sini. X dia sifar, Y dia pun sifar. Okay, apa nama dia? Titik Titik
Asalan. Asalan. Okey, ini 3 benda yang awak perlu ingat. Yang pertama paksi X, kita juga panggil dia sebagai paksi mengufuk. Yang kedua paksi Y. Paksi Y ni kita panggil dia sebagai paksi mencancang. Okey, mengufuk adalah paksi X, mencancang adalah paksi Y. Okey, dan satu lagi adalah titik asalan. Titik asalan koordinat dia sifar. Okey, jelas ke tak jelas? Setakat ini. Jelas Okey, kita lihat jarak di antara dua koordinat. Okey, nampak ni. Paksi mengufuk, paksi mencancang. Nampak kan? Paksi mengufuk pada bahagian X, paksi mencancang pada bahagian Y. Okey? Okey, dia kata jarak setiap grid ialah 1 unit. Jarak setiap grid tu yang mana satu? Okey, jarak setiap grid tu yang ini. Sekejap ya. Jarak setiap grid tu yang ini. Ini kita panggil sebagai 1 grid, 1 unit. Okay. Grid yang kedua, 2 unit. Grid yang ketiga, 3 unit. Ini grid yang keempat, 4 unit. Okay. Ini kalau paksi mengufuk. Kalau paksi mencancang macam ni pula. Okay. Ni 1 unit, ni 2 unit, yang ini 3 unit, yang ini 4 unit, yang ini 5 unit. Okay. Okay, sekarang ni kalau awak tengok dia suruh cari jarak di antara JT ni, ini JT. Okay, JT ni dengan tempat burung kakak tua ni. Okay. Jadi jarak dia pada paksi X ialah jarak mengufuk, jarak pada paksi Y ialah jarak mencancang. Jadi berapa jarak mengufuk dari JT ke burung kakak tua? Berapa jarak mengufuk dia? Berapa jarak mengufuk dia? Kira anak panah yang cikgu buat yang warna merah tu. Berapa unit? Mengufuk yang ini nak? Mengufuk yang ini. Sekejap Ini yang mengufuk. Berapa jarak mengufuk dia? Berapa unit? 4 unit. Okey, jarak mengufuknya ialah 4 unit. Awak kena tulis macam ni je, dia senang aja sebenarnya. Dan jarak mencancangnya berapa unit? Jarak mencancang itu 5 unit. 5 unit. Ialah 5 unit. Yang itu saja yang awak kena tahu. Okey? Okey, sekarang kita tengok macam mana cara nak tulis koordinat. Okey. Siapa boleh beritahu cikgu koordinat? Koordinat siapa ya? Okey, cikgu nak koordinat ni. Okey, jadi kita letak dia di sini. Berapa koordinat dia? 3 unit. Berapa unit? Bukan unit. Bila koordinat, awak kena tulis macam ni. Ada tanda kurungan. Lepas tu awak kena sebut paksi X ni berapa. Kemudian tanda kurungan. Lepas tu awak kena kira berapa dia punya paksi Y. Okey. Paksi X ni tu awak kena tengok macam ni. Paksi X tu awak kena tengok macam ni. Ni bacaan untuk paksi X. Berapa paksi X dia? Berapa paksi X dia? 3. Jadi untuk pakcik dengan anak dia tu, paksi X-nya 3. Okey. Paksi Y-nya pula awak kena tengok yang ini. Ini paksi Y. Berapa paksi Y dia tu? 4. 4. Jadi koordinat bagi pakcik dengan anak dia ni, koordinatnya adalah 3, 4. Okey. Koordinatnya adalah 3, 4. Faham atau tak faham? Faham. Faham. Okey, kita tengok soalan lagi Kena lukis. Okey. Yang ini awak tak perlu lukis, tapi yang dekat dalam, ada soalan yang cikgu bagi you. Dekat dalam Telegram. Yang itu yang awak kena buat. Yang ini sebenarnya kita ulang kajian darjah 4 campur sikit yang darjah 5 punya. Okey. Okey, sekarang sebelum awak cari jarak, awak sebenarnya kena cari jarak mengufuk dengan jarak mencancang. Okey, ini sebenarnya awak kena belajar. Tapi sebab tahun lepas awak tak belajar tajuk koordinat, jadi kita tengok balik, kita buat ulang kaji semula apa yang awak belajar tahun 4 terlebih dahulu. Okey. Sekarang sebelum cikgu minta jarak mengufuk dengan jarak mencancang, okey. Seorang tolong bagi cikgu koordinat bagi masjid. Apa koordinat dia? Koordinat. Okey, nak baca koordinat, langkah pertama baca paksi X terlebih dahulu, kemudian baca paksi Y. Okay.
Okey, berapa kedudukan koordinat dia? 27. 27. Jadi kedudukan koordinatnya adalah 2,7. Kena macam ni tau. Kena ada simbol kurungan. Kena tulis paksi X dulu, koma, kemudian paksi Y tutup kurungan. Okey? Okey, sekarang koordinat bagi hospital. Hospital mana? Ni hospital. Okey. 4. 4, 4,4. 4, 4. 4. Okey, 4, 4. Kemudian pejabat pos. Pejabat pos. Pejabat pos yang ni. 9, 7. 9, 7 ke? Cuba tengok dia punya 6. paksi Y. Paksi Y nya berapa? 6. 6. Pandai pun. Okey, 9, 6. Okey, kedai runcit. Ni kedai runcit, shop. Okey. 7, 7. 2. 7, 2. Okey, last kali sekolah. Bola. Ni sekolah. 1. 1, Sifar. sifar. Pandai pun. 1 sifar. Okey. Jadi awak dah pandai baca koordinat. Sekarang kita akan cari jarak mengufuk dan jarak mencancang dari masjid ke pejabat. Okey, yang A tu dia nak dari masjid ke pejabat. Sekejap cikgu buang dulu ni. Okey. Masjid ke pejabat. Maksudnya dari sini ke pejabat pos. Okey, pejabat pos. Ini laluan dia. Dari masjid ke pejabat pos. Jadi awak kena cari berapa jarak mengufuk, berapa jarak mencancang. Mengufuk yang ini, yang cikgu buat ni. Okey. Mencancang yang ini. Awak kira berapa unit jarak mengufuk, berapa unit jarak mencancang. 7. 7 apa tu? Berapa? Awak kena buat macam ni bang. Okey, awak kena kira ini 1 unit. Ini 2 unit. Awak kena kira grid kotak. Ada berapa unit semua sekali grid kotak tu. Macam ni awak kena kira. Okey, ni jarak mengufuk. Jarak mengufuknya ada berapa grid? 6. Ada 6 grid. Sekejap kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Okey, jadi bagaimana cara nak tulis jawapan? Jarak mengufuk ialah 7 unit. Ini cara awak tulis jawapan ni. 7 unit. Dan jarak mencancang ialah, okey, jarak mencancang dia berapa unit? Jarak mencancang yang ini. Berapa unit? Berapa unit? 6. Inilah yang ini. 1. 1 unit je kan daripada masjid sampai sini. Lepas tu kan dia kena belok ke kanan kan. Yang belok ke kanan tu dah jarak mengufuk. Jarak mencancang tu yang paksi Y ni, yang dia turun ke bawah ni yang jarak mencancang. Okey? Jadi jarak mencancangnya adalah berapa unit? 1 unit. 1 unit. Okey? Okey, sekarang dari hospital ke kedai. Okey. Dari hospital, jarak dia nak pergi hospital, awak tak boleh terus macam ni nak kira. Tak boleh. Okey? Apa yang awak kena buat, langkah pertama, awak kena lalu-laluan mencancang terlebih dahulu. Okey, dia sampai sini. Dia tak boleh sampai ke bawah sini. Okey, sebab kalau sampai ke bawah sini macam mana nak kona pergi ke kedai kan? Dia sampai sini saja. Okey, jarak mencancangnya dari hospital sampai ke tempat yang cikgu buat ni. Berapa unit semua sekali? Awak kena kira grid. 2. Okey, jarak mencancangnya 2 unit. Maksudnya awak kira dari hospital ke grid yang pertama ni kita kira sebagai 1 unit. Kemudian grid kotak yang kedua ni sebagai 2 unit. Okey. Kemudian nak pergi ke kedai dia kena belok ke kanan. Bila dia belok ke kanan saja, ini kita panggil sebagai jarak mengufuk.
Okey, cuba kira jarak mengufuknya berapa unit pula? 3. 3 unit. Okey, jadi bila awak tulis jawapan, awak kena tulis jarak mengufuk Ufuk ialah ialah, okey, jarak mengufuk tadi berapa unit? 2 unit. Mengufuk nak? 7. 3. Mengufuk 7 ke 3? 3. 3 unit. Okey, jangan tengok nombor koordinat. Okey, awak kena kira grid kotak. Okey, jarak mengufuk ialah 3 unit dan jarak mencancang ialah, okey, jarak mencancang berapa unit tadi? 2. 2 unit. Okey. Okey, soalan C. Dari sekolah ke pejabat pos. Ini sekolah, ini pejabat pos. Maksudnya dia bergerak macam ni. Lepas tu dia bergerak macam ni. Okay, kira berapa unit semua sekali? Berapa jarak mengufuk dia? Mengufuk ialah berapa jarak mengufuk, berapa unit? 1, 2, manja korang ni semua cikgu nak kena tunjukkan. 3, kiralah. 4, 8. 5, 6, 7, 8. Jadi jarak mengufuknya ialah 8 unit. Okey, jarak mencancang pula berapa unit? 5. Berapa? 1, 5. 4, 5. Okey, betul. 5. Dan jarak mencancang ialah 5 unit. Okey, jawapan awak kena tulis macam ni tau nanti. Faham ke tak? Faham. Okey, kita tengok soalan yang terakhir. Okey, dekat sini ada ruang makan, ada bilik tidur, ada ruang tamu, ada bilik 1, ada tandas, ada bilik 2. Ni dapur lah, bilik tidur pula. Ni dapur, yang 4 ni. Okey, sekarang beritahu cikgu. Apakah koordinat bagi dapur? Dapur yang ini. Awak kena baca titik yang ini. Berapa koordinat bagi dapur? 4. 4 apa? 4. Sifar. 4 sifar. Okey? Ini cara bacaan dia, cara ditulis dia. 4 sifar. Jangan lupa tulis simbol kurungan, jangan lupa letak koma. Okey? Okey, kemudian kita tengok soalan dia. Berapakah jarak mengufuk dan jarak mencancang dari dapur ke bilik 2? Bilik 2 yang ini. Dapur yang ini. Okey. Berapa jarak mengufuk, berapa jarak mencancang? Mengufuk 2. 2. Okey, mengufuk 2, betul. Mencancang? 1. Ya, betul-betul. 6. Okey, 5. Dan jarak mencancangnya adalah 5 unit. Okey? Okey, sekarang yang kedua, dia nak bilik 1 ke ruang makan. Ini ruang makan, ini bilik 1. Dia nak unit. Jarak dari bilik 1 ke ruang makan ialah, okey, berapa unit mengufuk? 2. 2 unit mengufuk, okey, betul. Berapa unit mencancang? 4. 5. 4 ke 5? 4 ke 5? 4. 4. Okey, dan 4 unit mencancang. Itu je yang kita nak belajar hari ni. Senang ke susah? Senang ke susah? Senang kan? Okey, itu saja untuk hari ni. Habis dah kita hari ni.
Okay, minggu depan kita sambung lagi insya-Allah untuk subjek matematik. Okay, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya sikit boleh? Boleh. Apa dia nak tanya? Bila naik sekolah cikgu tak tahu lagi cikgu? Kita kena tengok pengumuman dari Dr. Aziz Jidin. Okay? Kalau dia kata, kalau ikut yang terbaru ni kan dia kata 3 Oktober kan? Okey. Tapi 3 Oktober tu kita tak naik lagi. Itu negeri lain punya sebab kita masih lagi fasa 1. Fasa 1 maksudnya kita masih lagi PDPR di rumah. Kemudian kalau ikut cakap dia sekolah rendah naik 17 Oktober kan? Itu pun bukan kita juga. Kita masih lagi PDPR kat rumah sebab kita masih lagi fasa 1. Awak kena tengok pengumuman daripada Kerajaan Johor. Kalau Kerajaan Johor kata negeri kita dah berubah ke fasa 4, baru kita akan naik sekolah. Jadi oleh kerana negeri kita ni masih lagi dekat fasa 1, kebarangkalian kita naik sekolah mungkin dalam bulan 11. Kebarangkaliannya. Saya kata 3 Oktober dah nak naik sekolah dah. 3 Oktober tu budak tingkatan 6 dengan tingkatan 5 yang negeri fasa 4. Fasa 3, fasa 4. Kita tak terlibat. Johor masih lagi ni PDPR. Okey cikgu. Okey. Tak sabar nak pergi sekolah Saya okey. Ya, boring duduk rumah Kesian. Sabarlah. Cikgu pun boring duduk kat rumah, tak boleh nak pergi jalan-jalan. Cikgu nak pergi rumah Adriana, nak hantar hadiah pun tak sempat. Tak bilalah nak pergi rumah Adriana ni. Tunggu naik sekolah lah Adriana Cikgu bagi hadiah Okey, cikgu. Okey, itu saja untuk hari ni. Ada pertanyaan lain tak? Ada. Tak ada. Tak ada. Okey, itu saja untuk hari ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih, cikgu. Okey. Cikgu.